Okay, test mic. 1, 2, 3. Dah live Okay. Okay, sir. Dan Puan boleh kita mulakan? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang, salam uhwah dan salam sejahtera kepada ahli panel dan juga sidang penonton yang berada di dalam ruangan live pada hari ini. Okey, pada hari ini merupakan tarikh 12 November 2020 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijrah. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini, sebaiknya kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang berada dalam ruangan ini berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya, Amir Safiuddin bin Azmi selaku moderator pada hari ini dalam program Communication from Psychology Perspective. Okey, sebelum saya teruskan program kita pada hari ini, saya akan menerangkan serba sedikit tentang latar belakang FAST Training and Consultancy. Okey, FAST Training and Consultancy merupakan satu syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2015. Okey. Terdapat dua orang majikan yang mengendalikan company ini, di mana yang pertama adalah Encik Syarimi dan yang kedua adalah Encik Lokman. Okey, Encik Syarimi juga mempunyai lesen HRDF iaitu Human Resources Development Fund dan juga NLP iaitu Neuron Language Program. Dan Encik Syarimi juga lebih kepada motivasi, perunding motivasi. Okey, seterusnya majikan yang kedua adalah Encik Lokman Hakim. Encik Lokman ini merupakan kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunseling Malaysia. Okey, kedua-dua ini mempunyai banyak pengalaman dan pengalaman yang banyaklah dalam mengendalikan program-program di sekolah rendah, sekolah menengah maupun badan korporat kerajaan ataupun bukan kerajaan. Okey, FAST and Training Consultancy ni terdapat dua cawangan iaitu di Selangor, di Kuala Lumpur dan juga di Perak. Okey sir dan puan. Saya teruskan dengan pengenalan ahli panel kita. Okey, panel kita yang pertama iaitu Sir Fazil yang segak lagi bergaya orangnya. Nama diberi Muhammad Fazil bin Ahmad Syukur. Muhammad Fazil bin Ahmad Syukur berumur 30 tahun dan merupakan pensyarah kluster dalam komunikasi di Fakulti Sains Sosial Kolej Universiti Islam Melaka. Beliau mengajar subjek yang berkaitan dengan komunikasi dan media. Kemudian beliau berpengalaman selama 6 tahun berkhidmat dalam pensyarah. Sebelum beliau menjadi pensyarah, beliau pernah bekerja di penyiaran radio sebagai pengacara dalam program Kapet Merah Anugerah Skrin TV3 pada tahun 2012. Okey, selain itu juga beliau pernah menjadi penyampai radio Hot FM Corner. Selamat datang sir, saya ucapkan. Terima kasih. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita pergi kepada panel kita yang kedua. Orangnya cantik lagi manis orangnya, iaitu Puan Syazwana binti Aziz. Beliau merupakan pensyarah kaunseling dan psikologi di Fakulti Sains Sosial Kolej Universiti Islam Melaka. Okey, beliau juga merupakan seorang kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunseling Malaysia. Baiklah, sidang hadirin dan hadirat
yang saya kasihi semua. Okey, panel jemputan kita pada hari ini sudah ready? Dah. Okey. Okey, baiklah. Puan Wana, okey, baiklah. Kita pergi kepada pusingan yang pertama. Saya tujukan soalan ini kepada panel kita yang pertama, iaitu Sir Fazil. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama berbunyi sebegini rupa. Okey. Bolehkah Sir Fazil menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi serta komunikasi yang baik dan efektif serta perkaitan komunikasi dalam psikologi? Nak saya ulang soalan? Boleh? Okey, boleh. Bolehkah Sir Fazil menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi yang baik secara efektif serta apakah perkaitan komunikasi dan psikologi? Dengan segala hormatnya, saya menyerahkan kepada panel kita yang pertama. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudara Amir Safiuddin, saudara moderator kita. Dia punya tanya soalan macam nak jawab quiz kan. Berdebar juga saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazil Ahmad Syukur. Seperti yang diberitahu tadi, pensyarah kluster komunikasi di Fakulti Sains Sosial. Okey, saya rasa topik yang dibincangkan pada hari ini cukup menarik sekali dan sedap untuk diolah lah yang berkaitan dengan komunikasi daripada perspektif psikologi. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan semua, komunikasi ini adalah amat berkait rapat dengan psikologi. Okey, dan psikologi pun ada berkaitan rapat juga dengan komunikasi inilah. Ilmu komunikasi ini sebenarnya dia berkembang disebabkan juga adalah sumbangan yang diberikan oleh pengkaji psikologi itu sendiri. Ada satu tokoh, seingat saya namanya Carl Hovland. Dia ada melakukan pendefinisian komunikasi itu dari perspektif sudut psikologi, yang bermaksud satu proses komunikasi iaitu di antara communicator yang menyampaikan mesej selalunya dalam bentuk verbal, dalam bentuk percakapan, dan dia boleh mengubah kepada perilaku ataupun tingkah laku individu lain. Okey, jadi bila kita berkomunikasi dengan orang fokus pada soalan kita dan menjawab kita punya soalan tu dengan baik sekali, maka dia mencukupi kepada satu komunikasi yang efektif. Jadi, komunikasi efektif ini dia terjadinya apabila terdapat perubahan sikap, tingkah laku dan juga pendapat. Okey, dan dapat dicapai apabila kedua-dua pihak ini dia saling berkomunikasi dengan baiklah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah sebenarnya itu komunikasi yang efektif? Okey, komunikasi yang efektif ni ialah apabila penyampaian mesej sebenarnya daripada sumber kepada penerima, dia berkongsi maklumat, idea dan perasaan, penerima dapat benda tu. Maka itu kita panggil sebagai komunikasi yang efektif. Tapi kalau kita nak cerita dengan lebih lanjut lagi mengenai komunikasi yang efektif ini, dia merangkumi banyak aspek sebenarnya. Antaranya ialah etika komunikasi, kepelbagaian jenis bentuk komunikasi, sama ada komunikasi lisan, komunikasi bukan lisan, dia proses dan strategi komunikasi, etika yang baik, mendengar yang baik, banyak lagi. Kalau kita nak ceritakan tentang komunikasi yang efektif ni, saya rasa satu hari pun tak cukup sebenarnya. Tapi saya cuba untuk terangkan dengan secara mudah. Okey, komunikasi yang efektif agar semua orang dapat memanfaatkan apa yang saya cakap ni sekaligus boleh mengamalkan dalam kehidupan seharian. Okey, saya rasa untuk bercakap dengan lebih mendalam tentang komunikasi yang efektif, komunikasi ni saya rasa mungkin akan menjadi satu kesulitan kepada pendengar yang mendengar lain, mungkin akan tak faham ke, tapi saya rasa dalam perkongsian ini saya lebih suka untuk berkongsi tips, pendapat,
apakah kaedah-kaedah yang baik yang kita boleh amalkan agar anda semua boleh mengimplementasikan dalam kehidupan seharian agar kita dapat mempraktikkan satu komunikasi yang efektif dan juga berkesan. Okey, kena ingat komunikasi yang baik ni, komunikasi yang efektif berkesan, kalau seseorang itu dia pandai untuk berkomunikasi, dia bijak berkomunikasi, dia akan melahirkan ataupun menjadikan seseorang itu menampakkan dia punya personality yang unggul. Okey, personality yang unggul ni maksudnya di sini ialah orang yang bijak berkomunikasi ini dia akan menjadi seorang yang disegani dan juga dihormati. Okey, bila wujudnya perkara seperti ini akan wujud pula credibility. Mungkin ada yang tertanya-tanya apakah itu credibility? Credibility ni terbagi kepada dua. Satu credibility asas, satu lagi ialah credibility terbina. Credibility asas ni ialah sebelum kita bercakap lagi orang dah pandang kita. Rasanya boleh percaya ke tak boleh percaya orang cakap, Mek? Nak dengar lah apa dia cakap. Itu credibility asas. Manakala credibility terbina ni pula ialah persepsi masyarakat ataupun orang yang mendengar lah. Okay, penonton kita ke, selepas kita berkomunikasi. Kalau kita bercakap, cara penyampaian kita yang baik, info yang tepat, fakta yang menarik, kita memasukkan unsur-unsur yang menarik dalam komunikasi, maka credibility terbina akan tercipta. Jadi orang akan fokus dengan apa yang kita cakap. Kena ingat komunikasi yang baik ini dah berkesan, dia meresap ke dalam minda dan juga ke dalam hati para orang yang mendengar lah. Saya nak kongsikan dengan anda semua sedikit tentang komunikasi yang efektif yang boleh kita amalkan. Seperti yang pertama sekali, kita perlu menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Okey? Sebab apa perkataan-perkataan yang baik dan perkataan-perkataan positif ini juga boleh memberi kesan kepada orang yang mendengar ataupun penerima kita. Dari sudut psikologi pun, cuba bayangkan kalau kita bercakap atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baik. Okey, apakah agaknya maklum balas dan persepsi daripada penerima tentang apa yang kita cakapkan? Cuba anda fikirkan. Okey, maksud saya dekat sini ialah gunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang positif. Contohnya ialah elakkan daripada menggunakan bahasa-bahasa yang boleh mungkin menjejaskan ataupun boleh memberi kesan negatif kepada penerima. Okey, contohnya macam, awak ni tak ada masa depan lah. Elakkan menggunakan bahasa seperti itu. Okey, apa kata kita cuba ubah ayat daripada awak ni tak ada masa depan lah. Kita menggunakan perkataan ataupun kita berkomunikasi, membagi tahu saya rasa awak ada potensi. Cuma awak perlu berusaha dengan lebih sikit. Itu contoh menggunakan perkataan-perkataan yang positif. Sekaligus saya rasa kalau kita menggunakan perkataan yang positif, dia boleh memberikan kesan. Okey, kesan yang positif juga kepada penerima. Yang kedua ialah menggunakan ataupun kita berhikmah dalam berkomunikasi. Maksud berhikmah dalam komunikasi ini ialah kita menggunakan budi bahasa untuk menyampaikan maksud yang tertentu. Okey, contoh yang saya boleh bagi ialah padan muka awak. Kita selalu dengar orang cakap, padan muka awak, padan muka engkau. Kita elakkan menggunakan perkataan seperti itu. Tapi apa kata kita ubahkan dengan perkataan ataupun ungkapan, itulah akibat kalau tak dengar cakap. Kita menggunakan perkataan yang baik dan berhikmah. Yang ketiga ialah menggunakan komunikasi badan. Okey, untuk pengetahuan semua, komunikasi yang efektif ialah apabila kita dapat menggabungkan komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan dengan baik. Komunikasi lisan ialah yang menggunakan percakapan daripada mulut, manakala komunikasi bukan lisan ini ialah menggunakan pergerakan badan, ekspresi wajah, mimik muka dan sebagainya. Kalau kita menggunakan kedua-duanya komunikasi, dua bentuk komunikasi ini, kita akan mencapai komunikasi yang efektif. Okay? Alright. Seterusnya, tips yang saya boleh bagi ialah kita jadi seorang penghibur. Bila kita berkomunikasi, kita cuba untuk memasukkan unsur-unsur humor, something yang mungkin boleh beri keceriaan kepada orang supaya orang tak rasa bosan ataupun rasa mengantuk bila kita bercakap. Okey, kalau boleh kita bagi sikit, kita tiru gaya-gaya pelawak ke, gaya-gaya pelakon ke, supaya kita boleh memberi rangsangan agar pendengar kita tu nak terus dengar apa yang kita bercakap. Seterusnya ialah kita perlu bersemangat apabila berkomunikasi. Maksud bersemangat apabila berkomunikasi ni bukanlah kita cakap kuat-kuat. Tidak. Tetapi kita cuba meningkatkan ataupun kita merendahkan suara kita mengikut kesesuaian. Kalau ada something yang penting kita nak highlightkan, and then kita boleh bercakap
tinggi sikit. Tapi bukan bermaksud kita bercakap dengan keadaan yang kasar ke, tengking ke, bukan mengikut kesesuaian yang tertentu. Lepas tu bila berkomunikasi ni, kita tunjukkan kegembiraan kita. Kalau kita gembira berkomunikasi dengan orang yang dengar kita bercakap pun dia akan rasa gembira juga. Okey, kalau kita ni rasa muka masam, monyok, rasa lemah je nak bercakap, jadi orang pun tak nak dengar apa yang kita cakap. Okey. Dan kita sampaikan ilmu ataupun apa-apa yang kita nak cakap tu dengan penuh bersemangat. Okey, bila kita bersemangat, orang pun nak dengar apa yang kita cakap, maka komunikasi akan jadi efektif kerana kedua-dua antara sumber dan penerima itu dia saling fokus antara satu sama lain. Dan yang terakhir sekali ialah yang paling penting, kita perlulah menjadi pendengar yang baik. Okey, komunikasi yang efektif ini boleh berlaku apabila kita mendengar dengan fokus akan apa saja isi bicara yang disampaikan oleh sumber maupun penerima. Okey, kita berdua, sumber dan juga penerima saling mendengar antara satu sama lain dan fokus dengan apa saja isi bicara yang cuba disampaikan oleh sumber lah. Okey, saya rasa itu antara tips-tips yang saya boleh kongsikan untuk komunikasi efektif. Okey, dan selepas ini saya akan bercakap dengan lebih lanjut lagi lah mengenai komunikasi agar semua penonton ataupun pendengar pada hari ini dapat mengambil manfaat. Okey, kerana apa? Kerana komunikasi ini adalah satu perkara yang penting dan hari-hari kita berkomunikasi. Okey, ini adalah untuk memantapkan lagi komunikasi kita supaya dia menjadi lebih efektif dan terbaik sebenarnya. Okey, Amir. Okey, baik. Terima kasih kepada panel kita yang pertama. Okey, so apa yang dapat saya huraikan sedikit adalah komunikasi ni merupakan benda yang penting dalam menyampaikan sesuatu maklumat daripada penyampai kepada penerima. Maksudnya apa yang hendak kita sampaikan tu perlulah jelas dan baik untuk disampaikan kepada orang yang menerima tu. Okey. Okey, maksud dalam kita berkomunikasi kita juga perlulah menggunakan perkataan yang baik-baik. Yalah, sebab kita nak berkomunikasi dengan orang, maksudnya kita perlu menggunakan perkataan yang baik, susunan ayat yang cantik, macam itulah. Okey, itulah yang dapat saya huraikan sedikit daripada huraian Sir Fazil tadi. Ya, macam Amir dan cakap sekarang ni, Amir menggunakan perkataan yang bersentuh, yang baik. Nampak sedap didengar Amir Ya, baik. Baik. Okey, baiklah. Kita terus kepada soalan yang kedua. Soalan kedua kepada Sir Fazil juga. Kerana terdapat sedikit masalah teknikal sedikit. Okey, tak apa, kita teruskan saja supaya majlis ni berjalan dengan lancar, insya-Allah. Okey, Sir. Kita pergi kepada soalan yang kedua, Sir. Okey, baiklah. Seminggu yang lepas kita dikejutkan dengan satu kes pembunuhan di mana Siti Suraya dan rakan baiknya sendiri. Pada pendapat Tuan, adakah masalah seperti ini berlaku di antara punca komunikasi antara suspek dan mangsa sehingga terjadinya kes pembunuhan seperti ini? Adakah wujudnya berkaitan psikologi dan hubungan intrapersonal? Okey, saya serahkan kepada Sir Fazil. Terima kasih. Saya rasa itu pun soalan yang cukup menarik, Amir. Okey, betul. Seminggu yang lepas kita dikejutkan dengan satu kes pembunuhan, alright. Dan yang saya faham, saya baca, suspek tu dia pergi ke rumah mangsa lebih kurang jam 9 pagi dan pada mulanya dia bersembang di ruang tamu sebelum berlakunya perselisihan faham sehingga tercetusnya pergelutan di antara mereka. Bila kita nampaklah dia berlakunya pergelutan, ada perselisihan faham dekat situ, sebenarnya itu wujudnya konflik komunikasi sebenarnya. Okey, dia mula bersembang, mungkin terdapat satu isu yang mungkin membangkitkan kepada kemarahan antara dua-dua pihak, tercetusnya konflik dekat situ, akhirnya bergelut, pergaduhan dan sehingga membawa kepada pembunuhan. Okey, dan saya fikir
netizen rakyat Malaysia pun peka dan fokus kepada berita yang berlaku ini, dan kita rasa sangat simpati jugalah sebab dia berlaku pada remaja perempuan yang masih muda lagi. Okey, saya suka untuk berceritakan sebenarnya ia berpunca daripada konflik. Okey, bila kita sebut tentang konflik ini ialah tercetusnya kepada satu isu yang berlaku di antara dua pihak ni. Okey, alright. Konflik ini dia berlaku apabila individu itu dia mempunyai pandangan yang berbeza-beza antara satu sama lain. Okay, macam kita lah, bila kita berborak-borak dengan kawan kita, kita ada satu pendapat seperti ini, manakala rakan kita pula ada pendapat seperti ini. Jadi bila kedua-dua pendapat ini dia bertelagah ataupun kedua-dua pihak ni tidak bersetuju antara satu sama lain, maka dia boleh mencetuskan kepada konflik. Bila dah berlakunya konflik, maka dia akan berlakunya pergaduhan ke, bermasam muka, sampai dia boleh menjejaskan kepada hubungan persahabatan sebenarnya. So nasihat saya kena berjaga-jaga, especially bila berkomunikasi, kerana takut boleh menimbulkan konflik ni. Okey, dalam halangan komunikasi, kalau kita meneliti kepada buku komunikasi, halangan-halangan komunikasi selain daripada bentuk fizikal, daripada masalah kecacatan fisiologi, ada masalah semantik, masalah sintaksis, ia juga ada berpunca daripada masalah psikologi. Okey, di mana masalah psikologi ni berlaku, efeknya kepada dalam komunikasi ni ialah apabila seseorang itu dia mempunyai pengalaman ataupun sejarah hitam yang berlaku kepada dia. Okey, bila perkara ini berlaku, seseorang itu akan mengundang kepada rasa takut, duka cita dan rasa bersalah. Dia akan menghantui kepada individu itu. Maka dia akan rela untuk berdiam diri dan tak mahu memberi sebarang maklum balas. Okey, sambil-sambil saya bercakap ni, saya ada soalan. Pandangan kita live, mungkin ada pendapat-pendapat daripada penonton-penonton atau yang menonton secara live sekarang. Okey, saya nak bagi satu situasi. Anda sebagai seorang kaunselor, okey, ataupun guru kaunseling, anda mempunyai klien yang mempunyai satu masalah, iaitu dia ada tragedi hitam yang telah berlaku pada diri dia, menyebabkan dia rasa trauma, dia rasa takut dan dia tidak berkomunikasi dengan orang lain. Okey, jadi soalan saya nak tanya, kalau ada pendapat daripada penonton sekalian, apakah anda yang akan lakukan sebagai seorang kaunselor atau guru kaunseling, apakah yang anda akan lakukan kepada klien itu kalau masalah itu berlaku? Apakah pendekatan yang anda boleh lakukan secara komunikasi? Adalah bentuk komunikasi, pendekatan yang anda boleh lakukan kepada klien itu. Okey, dia rasa takut dan dia tak nak bercakap pun disebabkan oleh pengalaman hitam yang berlaku pada diri dia. Kita nak bantu ni kan, kita nak bantu klien kita. Okey, jadi apa yang kita boleh lakukan? Kalau ada perkongsian ke ataupun idea-idea yang boleh nak share bersama, mungkin nanti Amir boleh bacakan, boleh type dah dekat bahagian komen di bawah. Okey, alright. Tadi Amir ada menyentuh tentang perhubungan interpersonal. Okey, perhubungan interpersonal ni sangat memainkan peranan yang penting dalam aspek komunikasi dan juga psikologi juga sebenarnya lah. Maksudnya bagaimana kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang. Kena ingat, komunikasi interpersonal, tadi Amir cakap tak silap saya komunikasi intrapersonal. Okey, sebenarnya intrapersonal dan interpersonal adalah dua maksud yang berbeza. Tolong jangan keliru dekat situ, di mana kalau komunikasi intrapersonal ni, dia lebih melibatkan percakapan antara seorang diri ataupun dengan diri kita. Contohnya kita muhasabah diri, kita rasa macam, aduh, betul ke apa yang aku lakukan ni? Itu adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal pula adalah yang melibatkan dua orang ataupun lebih yang berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi kita kan sebagai manusia biasa yang hidup dalam bumi Allah ni kan, tentunya kita menggunakan kedua-dua komunikasi kita ini. Okey, komunikasi intrapersonal kita guna, komunikasi interpersonal pun kita guna. Okey, alright. Kita berbalik semula kepada perhubungan interpersonal tadi. Macam mana kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang? Sebab apa? Macam mana kita tahu? Selalu kita dengarlah manusia yang lahir, yang ada dekat muka bumi semua ni memanglah rambut sama hitam, hati lain-lain, masing-masing ada ego sendiri.
Masing-masing tu dilahirkan ada keunikan diri sendiri, ada harga diri kan, dan hidup dalam dunia mereka sendiri. Ada yang macam tu. Macam mana kita nak menghadapi situasi seperti itu? Okay, alright. Interpersonal ni, perhubungan interpersonal ni sangat penting. Kenapa saya katakan penting adalah kerana dia menentukan kepada kebahagiaan dan juga keselesaan hidup secara amnya. Okey, kerana apa kalau kita tengok masalah yang timbul sama ada dekat kolej ke, dekat luar ke, dekat pejabat ke, dekat rumah ke, ataupun dalam kalangan masyarakat pun, masalah yang timbul dia boleh menjadikan pergaduhan, perselisihan faham itu berpunca daripada konflik yang berlaku sebenarnya. Jadi sebenarnya hubungan konflik dan perhubungan interpersonal tu kita kena jaga. Kerana apa? Daripada jalinan hubungan interpersonal yang kita wujudkan itu berkemungkinan boleh menjadi kepada konflik kalau kita tersalah langkah. Okay? Alright. Kita perlu tahu bagaimana kita nak mengadakan hubungan yang baik dengan orang lain. Di sini pun saya akan kongsikan satu tips jugalah. Okay? Macam mana kita nak membina satu hubungan yang baik dengan orang lain. Yang pertama sekali ialah kita perlu memahami proses komunikasi dan prinsip asas perhubungan manusia itu sendiri. Itu kita kena tahu benda tu. Yang kedua ialah macam mana cara kita berkomunikasi, kita berinteraksi dan kita memberi layanan kepada orang. Okey. Sebenarnya perhubungan interpersonal ini dia menghasilkan kepada satu kehidupan yang harmoni kalau kita bijak menggunakan dan kita bijak mengimplementkan dalam kehidupan seharian kita. Okey. Kita cakap apa yang kita expect pada orang ataupun layanan yang diberikan kepadanya, apa yang kita harapkan. Okey, yang pertama sekali ada beberapa jenis. Yang pertama sekali ialah kita layan orang lain sebagaimana yang kita mahu diri kita dilayan oleh orang lain. Kalau kita rasa kita bercakap baik dengan orang, okey, kita nak orang tu cakap baik dengan kita, mesti kita kena cakap baik dengan orang juga. Itu yang pertama. Yang kedua pula ialah kita usah beri layanan yang tak wajar kepada orang lain sebagaimana anda tak mahu dilayan sedemikian rupa. Kalau kita tak nak orang tu tengking-tengking cakap dengan kita ataupun cakap kasar dengan kita, kita jangan tengking orang tu, kita jangan cakap kasar pula dengan orang tu. Okey. Dan yang ketiga pula ialah kita beri layanan kepada orang lain sebagaimana kita kehendaki walaupun orang lain tak memberinya kepada kita. Maksudnya di sini ialah kita just buat baik pada orang dan kita tak expect pun kita nasihat orang dan kita tak jangka ataupun kita tak harap pun orang tu akan bercakap baik dengan kita. Kita just buat tanggungjawab kita, buat kerja kita, kita menasihati orang tu. Contohlah kita bagi nasihat dekat dia supaya memberi kesedaran kepada dia. Okey, kalau dia nak dengar ke tak dengar ke, janji kita buat tanggungjawab kita dan kita bagi nasihat kepada dia. Okey, alright. Saya rasa itu cukup. Okey, baik Sir Fazil. Terima kasih atas huraian tersebut. So, apa yang saya dapat huraikan sedikit adalah setiap individu ni dia mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Maksudnya setiap orang dia punya karakter dia, pembawakan dia mesti berbeza-beza. Okey. So, masalah psikologi dalam komunikasi ni timbul kerana dalam diri mereka terdapat kisah silam yang mereka tak tahu. Mungkin benda tu akan terbawa-bawa sehingga mereka besar dan sebagainya. Senang kata kalau kita nak berkomunikasi dengan orang ni, maksudnya kita menggunakan perkataan yang baik supaya penerima tu mudah untuk mendengar apa yang disampaikan oleh penyampai tu dengan jelas dan mudah untuk difahami. Betul. Okey, sebelum tu saya ucapkan selamat datang kepada Tuan Syarimi. Assalamualaikum Tuan Syarimi. Apa khabar? Masuk. Bila saya masuk? Hilang pula Hello Syarimi, apa khabar Syarimi? Assalamualaikum. Hello Tuan Syarimi. Okey, tak apa, kita pergi kepada ruangan komen
Tadi Sir ada menanyakan soalan ya, dan kita pergi kepada saudara Luqman Long. Okey, pada pendapat saya kita menggunakan teknik membina hubungan dengan meyakinkan klien dalam mewujudkan rasa kepercayaan klien terhadap kaunselor. Dengan teknik bertanya soalan juga, klien boleh menggalakkan untuk berkomunikasi dengan kaunselor. Okey, jawapan yang seterusnya daripada saudara Muhammad Izrin. Okey, mungkin kita boleh ambil pendekatan di mana kita tidak mampu ubah masa lampau. Yalah, betul lah apa yang beliau katakan di situ. Kerana masa lampau kita memang kita tidak boleh ubah. Ambil pendekatan di mana kita tidak mampu ubah masa lampau tapi kita boleh ubah masa depan. Okey, maksudnya kita tidak boleh ubah masa lampau kita tu, tetapi masa depan kita boleh ubah benda tu untuk jadi lebih baik. Itu bergantung kepada niat dalam diri kita sendiri ya. Okey. Kaunselor boleh meyakinkan klien dengan layanan tanpa menghukum dan memberi komunikasi penjelasan dengan jelas supaya mesej sampai kepada klien selaras dengan kesefahaman kaunselor. Okey, ini macam tadilah yang saya cakapkan tadi, apabila penerima dan penyampai menyampaikan maklumat, maksudnya penerima tu mudah difahami apa yang penyampai tu sampaikan maklumat kepada mereka. Okey, kita pergi kepada komen yang seterusnya iaitu daripada saudara Faik Norizan. Okey, pada pendapat beliau, kita mesti beri masa kepada klien untuk bertenang dan kita juga boleh melakukan kaunseling terapi terhadap klien tersebut. Lebih-lebih lagi kalau dia mengalami trauma. Dan jika terdapat limitasi, kita boleh merujuk klien kepada yang lebih pakar seperti bahagian pakar psikiatri untuk lebih membantu klien tersebut. Okey. Dekat sini sebenarnya kalau kita lihat kalau peringkat saya sendiri pun mungkin dorongan minima saja yang kita boleh beri kepada klien itu sendirilah jika beliau menghadapi masalah trauma. Okey, baik. Okey sir, kita boleh pergi kepada soalan yang terakhir? Boleh. Okey. Okey, soalan terakhir berbunyi sebegini. Okey sir, sebelum saya meneruskan soalan yang terakhir, bagaimana dengan komen yang telah diberikan oleh saudara ataupun saudari di ruangan komen itu? Okey. Masing-masing ada pendapat yang berbeza, masing-masing ada pendapat yang sendiri dan saya rasa gembira dengan pendapat yang diberikan. Dan mungkin yang sedang menonton ni sekarang juga ramai pelajar-pelajar ataupun bekas-bekas pelajar dari jurusan kaunseling dan juga psikologi kan, dan mereka sebenarnya lebih terdedah dengan perkara seperti ini dan mereka mempunyai lebih banyak idea sebenarnya untuk dikongsikan bersama. Jadi saya harap mana penonton ataupun yang mungkin ada idea lain nak dikongsikan bersama ke, boleh saja tulis dekat bahagian ruangan komen tu dan insyaAllah nanti Amir boleh bacakan dan kita boleh berkongsi bersama lah Okey. Okey, baik sir. Terima kasih sir. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir kepada Sir Fazil juga. Soalan dia berbunyi sebegini. Okey, pada masa kini kita lihat media adalah satu medium yang sangat besar dan amat berpengaruh dalam kehidupan diri seseorang, betul? Pada masa kini, betul tak? Okey. Menurut pandangan psikologi, terdapat kaitan erat antara media dan perilaku manusia. Maksudnya antara social media itu sendiri dan perilaku manusia. Okey, menurut para ahli psikologi, telah mengkaji bagaimana manusia berinteraksi dengan media, dengan individu lain kerana adanya pengaruh media. Jadi sir, bagaimanakah komunikasi berbentuk media membantu manusia membina hubungan sosial pada masa kini? Okay, terima kasih sir, saya serahkan kepada panel kita.
Okey, terima kasih. Soalan yang baik juga yang ditujukan tentang media sosial dan saya pasti pada masa kini ramai yang menggunakan media sosial dan jumlah pengguna media sosial di dunia, okey, memang tinggi sekali dan di Malaysia pun tinggi sekali. Sebelum tu saya nak bercerita sikit mengenai statistik. Ada kajian sikit saya lakukan. Saya melihat kepada statistik pengguna media sosial di Malaysia. Saya mengambil daripada sumber Internet World Status pada Jun 2020. Seramai penduduk Malaysia anggaran lebih kurang 32 juta, okey, dan sehingga Mei 2020 pengguna ataupun jumlah pengguna internet di Malaysia adalah seramai 26 juta lebih. Kita penduduk lebih kurang 32 juta dan pengguna internet adalah lebih kurang 26 juta. Tinggi tu kan? Okey. Dan pengguna media sosial, saya ambil contoh Facebook lah. Okey. Facebook saja penggunanya lebih kurang seramai 25 juta. Sebab itulah sekarang ni ramai orang ada media sosial, especially Facebook lah. Okey. Mak-mak kita, bapak-bapak kita pun ada Facebook kan. Buat akaun Facebook untuk tujuan nak mencari kenalan lama, kenalan masa zaman sekolah, kawan-kawan masa zaman dekat universiti ataupun saudara mara, jiran tetangga yang dah terpisah lama, kita boleh cari kembali dengan media sosial. Okey, bila kita cakap tentang media sosial, tadi ada bercerita mengenai kesan media tu sendiri kan. Benda ni ada dalam kajian kesan media ketika era Kesan Terhad, lebih kurang tahun 1950-an hingga 1960-an. Kalau dalam bidang komunikasi tu sendiri, ada pengkaji bernama Robert Zachon, okey, tahun 1954, dia telah mengkaji antara pengaruh media dan juga remaja itu sendiri. Dan hasil kajian mendapati bahawa remaja tidak memilih kepada jenayah atau keganasan. Okey, mengikut daripada kajian Robert lah. Dan seorang lagi ialah pengkaji yang bernama Eleanor McCoby tahun 1954. Dia ada mengkaji juga antara hubungan media dan juga remaja, dan berdasarkan daripada keputusan kajian itu sendiri menyatakan bahawa media memberi pengalaman kepada kehidupan remaja. Macam tu Dan media itu sendiri menjadikan remaja ini lebih matang dalam kehidupan. Persoalan saya dekat sini yang mungkin para pendengar yang sekarang sedang dengar boleh share juga jawapan anda dekat komen. Adakah media pada hari ini dia memberi pengaruh kepada remaja kita? Siapa boleh jawab, boleh kongsikan. Adakah media pada hari ini dia memberi pengaruh kepada remaja? Apa alasan anda? Kalau boleh kongsikan bersama dengan saya. Okey, sebenarnya bila kita sentuh tentang media sosial ni, dia banyak positif dan juga negatif dia. Okey, bila cakap pasal positif, banyak positifnya. Bila cakap dengan negatif, tentang negatif, banyak negatifnya. Tapi semuanya bergantung kepada cara penggunaan dan untuk apa tujuan kita menggunakan media itu. Okey, itu yang menentukan sama ada ia arah kebaikan atau kepada keburukan. Okey, alright. Saya nak sentuh sikit dalam kita menghadapi satu fenomena global, okey, pandemik COVID-19 ini, kita semua berada dalam situasi PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan saya pasti kebanyakan masyarakat dalam tempoh PKP ini banyak menggunakan media sosial untuk berhubung. Okey, kalau kita menggunakan WhatsApp untuk nak type message, okey, sekarang ni kita ada pilihan lain dan masyarakat pada hari ini juga mula menggunakan panggilan video yang ada dalam WhatsApp tu sendiri. Okey, di samping kita boleh type message apa semua, sekarang ni kita boleh terus secara live sebenarnya, kita boleh buat panggilan video untuk menampakkan secara realiti sebenarnya walaupun kita berada dalam alam maya. Okey, dan untuk pengetahuan semua, kalau kita lihat seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini, alam maya ni dia dah menjadi satu medium dalam kehidupan seharian. Ada kes-kes juga yang saya bertanya kan kepada pelajar-pelajar saya, ada yang sekarang ni tak boleh hidup dia katanya tanpa media sosial. Jadi apakah yang berlaku? What is happening now terhadap perkara seperti ini? Dari sudut psikologi ni macam mana tu? Nanti kita akan bincangkan sekejap saja lagi. Okey. Tapi secara penggunaan media sosial ini sebenarnya banyak memberi kebaikan lah. Saya share sikit, kita dapat, kalau dalam tempoh sekarang ni, kita dapat mengetahui banyak info-info tentang COVID-19 kan. Kita dapat tahu berapa jumlah pesakit,
yang sembuh, yang tak sembuh, yang sekarang ini dijangkiti dan macam-macam lagi. Lepas tu kita dapat mengetahui berita-berita terkini dalam dan luar negara, bukan saja dalam Malaysia, malah di luar negara juga, dan kita dapat berkongsi ilmu. Ramai yang suka post-post dekat dalam Facebook, kalau dekat dalam Twitter suka retweet kan, tapi kena ingat benda tu. Kita share juga, tapi make sure kita tidak menyebarkan kepada berita-berita yang kurang pasti. Kurang pasti jangan kongsi. Okay, takut dia menimbulkan fitnah ataupun kita menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Bila timbulnya panik, tu yang mulanya berlakunya panic buying, panik balik kampung dan sebagainya. Okay, alright. Dalam situasi sebagai seorang pelajar juga, okay, kegunaan media ni banyak membantu pelajar, walaupun mereka dalam tempoh PKP tapi kelas masih diteruskan. Okay, menggunakan Google Meet, ada menggunakan Skype, menggunakan Zoom, kelas alam maya tu masih diteruskan walaupun dalam tempoh kuarantin. Senang cerita, walaupun kita dalam tempoh PKP ni sendiri, tak ada interaksi antara satu sama lain, hubungan kita tu, dia memberi kepada satu kesejahteraan mental sebenarnya. Walaupun kita duduk dalam tempoh PKP, tapi kita masih boleh berhubung dengan rakan-rakan yang lain menggunakan media sosial inilah. Okay, okay, tadi ada cakap tentang hubungan sosial. Alright, komunikasi dengan menggunakan media baru ni, kebanyakan ni, media baru sekarang ni, penggunaan media sosial yang semakin berleluasa, yang semakin berkembang sekarang ini, dia banyak membantu dari aspek hubungan sosial. Saya menjawab kepada soalan Amir tadi, dia banyak membantu kepada hubungan sosial sebenarnya. Yang pertama sekali ialah kita memudahkan kita untuk berkomunikasi. Okay, bersama dengan rakan-rakan kita, berkomunikasi dengan rakan-rakan yang jauh daripada kita, walaupun kita dekat Malaysia, rakan kita dekat London ke, dekat Australia ke, dekat mana yang jauh, kita masih boleh berkomunikasi dengan mereka. Dapat berhubung dengan rakan sekolah yang terpisah sejak lama kan, kita sekarang ni dah umur dah meningkat, kita nak cari balik kawan kita masa tadika, masa darjah 1, masa kat sekolah rendah, semua kita boleh cari. Yang kedua ialah untuk berhubung dengan saudara mara kita, kita nak berkenalan dengan rakan-rakan baru, okay, dan kita nak berkongsi pengalaman ke, tips-tips ke. Sekarang ni kalau semua boleh perhatikan dalam kebanyakan grup media sosial, banyak sekarang menampilkan kepada grup-grup yang bersifat kepada minat. Contohnya kalau kita minat kereta, akan ada grup yang satu ni, grup kereta, dan kita boleh berkongsi apa saja, gambar-gambar ke, kita nak kongsi tips ke, kita nak kongsi tentang kereta tu. Jadi peminat-peminat kereta tu pun dia masuk dalam grup tu dan dia saling berkongsi cerita dan sebagainya lah. Di samping itu, mereka akan berkenalan antara satu sama lain. Okay? Alright. Oh, kita ada Syarimi sekarang. Apa khabar Syarimi? Assalamualaikum Syarimi. Waalaikumsalam warahmatullahi Fadil. Okey, tak apa. Lepas ni saya boleh minta komen sikit daripada Syarimi Saya teman lah hari ni ganti pon warna. Boleh. Kejap lagi mungkin Amin boleh tanya sikit dari sudut pandang psikologi dengan Syarimi Jangan macam tu. Okey, saya sambung sikit tentang media sosial ni ada juga kes yang berlaku. Kalau mana yang pernah baca berita tentang remaja berusia 16 tahun di negeri Sarawak pada tahun 2015 tak silap saya, dia memilih untuk menamatkan riwayatnya dengan menggunakan media sosial. Hanya dengan satu posting saja, dia memberi pilihan kepada netizen ataupun masyarakat untuk memberi jawapan kepada dia, sama ada hidup ataupun mati. Dan akhirnya jawapan netizen itu peratusan telah memberi jawapan kepada die, mati. Dan akhirnya remaja perempuan itu telah nekat untuk terjun daripada sebuah bangunan kedai 3 tingkat. Nampak tak dekat sini, secara sudut pandang daripada aspek psikologi, kita mungkin boleh, sebahagian besar kita boleh rasakan bahawa individu itu mengalami masalah tekanan yang melampau. So jadi kena berhati-hati menggunakan media sosial. Jangan jadikan media sosial ini sebagai medium untuk membunuh. Okay, alright. Dan saya kongsikan sikit sebelum saya akhiri saya punya perkongsian ini. Berdasarkan pembacaan saya, ada banyak teori yang saya baca, dia berkaitan antara penggunaan media sosial yang berlebihan dengan masalah mental. Maksudnya penggunaan aplikasi teknologi ni, media sosial ni, berkaitannya dengan masalah mental daripada aspek psikologi. Antaranya ialah yang pertama sekali pendedahan kepada masalah gangguan cyber ataupun bully cyber.
Mana-mana individu yang mengalami masalah bully cyber ni mesti akan mengalami satu simptom tekanan perasaan ataupun tekanan yang melampau dari sudut aspek psikologi lah. Yang kedua ialah pembacaan saya berdasarkan daripada teori behavioral displacement. Maksudnya dekat sini ialah apabila kita berlebihan menggunakan media sosial, dia boleh menjadikan kurang gaya hidup sihat pada diri kita. Contohnya nak bersukan, bersosial, berekreasi dan sebagainya. Dan selain daripada itu ialah fenomena fear of missing out. Maksudnya dekat sini ialah remaja tu dia terdedah dengan tekanan untuk sentiasa mengikuti trend yang terkini. Akhirnya dia akan menghadapi tekanan sosial dan rasa rendah diri dan akhirnya akan murung. Contohnya sekarang ni lah mungkin ada gadget-gadget yang terbaru sering kali keluar. Dia baru beli gadget ni. Tak lama kemudian gadget ni pula keluar. Gadget tu pula keluar. Betul. Jadi dia menghadapi satu tekanan untuk nak mengikuti trend terkini. Itu boleh berlaku. Dan yang terakhir sekali ialah teori social displacement. Maksudnya ialah persahabatan secara alam maya tu dia menggantikan kepada persahabatan secara reality. Sebab itulah sekarang ni ada orang yang berkenalan secara alam maya, dah tempoh perkenalan tu 3 tahun tapi tak pernah jumpa. Ada yang lebih rasa selesa berkenalan melalui alam maya dan sebagainya. Okey, tapi dari sudut aspek yang tidak ketahui, kita perlu tengok juga sebenarnya. Mungkin akan ada berlaku penipuan dekat situ dan sebagainya lah. Okey, jadi secara kesimpulannya, media sosial ni perlu gunakan dengan bijak, especially dalam kita berhubung. Okey, dalam aspek hubungan sosial tu, media sosial ni memang membantu. Okey, kita boleh tweet kawan kita kan yang dah lama kita tak jumpa ataupun yang dah lama terpisah, dia boleh mengeratkan lagi hubungan kan. Bila dah sekali terjumpa, lepas ni mesti kita akan lebih sering kali berkomunikasi untuk bertanyakan khabar, kerja dekat mana dan mungkin satu hari boleh berjumpa. Itu daripada aspek hubungan sosial lah. Selain daripada kita boleh berkongsi idea dekat dalam kita punya media sosial dan macam-macam lagi lah. Okey, apa yang paling penting, ironinya yang saya nak cakap dekat sini ialah gunakan media sosial dengan sebaik mungkin, gunakannya ke arah positif, jangan ke arah negatif. Kalau kita menggunakan ke arah positif, okey, insya-Allah apa yang kita lakukan tu semuanya akan menjadi dengan baik dan semuanya akan menjadi dengan berkesan. Okey. So saya rasa itu saja. Mungkin ada apa-apa nak dikatakan? Silakan. Syarimi ke Amir? Sir Fadil, Amir ada masalah line, technical problem lah. Tengah buffering tu. Jadi saya masuklah seketika, kita sembang-sembang santai je. Apa pun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, terutamanya kepada Sir, saya kagum dengan penyampaian Sir yang begitu bersemangat dan mudah untuk difahami ya Sir. Saya minta maaf terlebih awal kerana bukanlah saya yang arif dalam bidang ini, cuma menggantikan tempat sekadar mana yang mampulah berkongsi pengalaman ya. So, kalau salah tegur teruslah. Boleh share. Kita kongsi-kongsi sama. Silakan Syarimi. Baik Sir. Puan Wana pun minta maaf lah panel kita kerana ada inilah cabaran apabila belajar secara online ni, kita tak jangka kan. Tapi apa yang boleh kita buat adalah kita sentiasa bersangka baik dan berkomunikasi pada diri sendiri dengan baik. Kan? Betul. Saya tertarik dengan tajuk komunikasi ni Sir. Kalau Sir, saya ada pengalaman, contohnya komunikasi adalah raja dalam penentuan kejayaan seseorang. Kalau baik komunikasi pada diri dia memberikan satu isyarat ataupun mengarahkan kepada saraf dia. Saya masuk sikitlah ke arah tu kan. Macam inilah. Ramai orang berjaya berdasarkan komunikasi dalaman dia. Ada orang berjaya kerana dia mempunyai semangat yang tinggi. Dia selalu cakap yang positif walaupun fizikal dia dah out. Kita tengok tokoh-tokoh yang sebelum ni, dia accident, dia lumpuh, dia tidak ada apa-apa, dia gagal dalam bisnes, tetapi oleh kerana dia mempunyai komunikasi yang baik pada diri dia sendiri, dia telah memberikan kesan kepada fisiologi dia. Apabila kesan fisiologi dia baik, maka dia telah memberikan isyarat kepada minda dia. Dan apabila minda dia dapat digest yang positif, akan melahirkan tindakan yang positif. Jadi tajuk pada hari ini, ia sangat penting. Ya sebenarnya, kalau saya kira-kira di Malaysia ni kalau nak belajar komunikasi, satu kelas RM3,000, RM2,500, mahal. Ilmu komunikasi sangat mahal sebab
ilmu komunikasi adalah raja untuk seseorang itu berjaya ataupun mengalami kemurungan. Apa Betul. pandangan saya kalau saya setuju tak kalau itu pandangan saya? Kalau saya ya, boleh betul. sambung sikit. Betul-betul. Setujulah. Kalau dikatakan komunikasi itu raja, memang betul lah sebenarnya. Okey. Macam saya ambil aspek contoh daripada bercakap depan orang ramai lah. Untuk bercakap, semua orang boleh bercakap. Betul? Tetapi untuk bercakap Betul. di hadapan orang ramai, tak semua orang boleh lakukan. Kalau suruh bercakap, semua orang boleh bercakap. Tapi cuba panggil ke depan untuk bercakap suatu benda yang penting, ada fakta yang menarik, ada fakta yang penting, boleh tak semua orang boleh lakukan? Tidak semua orang boleh Ya. lakukan. Ya. Okey. Sama juga dengan komunikasi inilah kita boleh membawa kepada perubahan pada diri kita juga sebenarnya. Ya. Tengok cara gaya Betul. Syarimi bercakap. Gaya yang yakin, confident ada pada Syarimi itu membolehkan dia untuk mewujudkan satu konsultasi macam ni. Yang boleh membantu lebih banyak ramai orang sebenarnya. Okey, sama ada InsyaAllah. kecil Amin. ke, besar ke, kan? Siapa saja boleh membantu daripada aspek muhasabah diri, motivasi diri dan sebagainya. Memang penting komunikasi. Kalau nak masuk kelas komunikasi yang betul-betul memang mahal sebenarnya. Betul, Tapi dengan betul. hari ini slot yang kita ada, sedikit sebanyak saya boleh share lah. Kalau nak banyak sebenarnya kena masuk kelas saya lah. Ya, itu betul. Sikit, ringkas dan padat tu lebih bermakna. Amir sudah kembali. Betul. Amir macam mana Amir? Kita kembalikan kepada moderator kita lah. Itulah. Okey sir, terima kasih lah atas huraian yang jelaskan apa yang saya tanyakan kepada sir tadi. So apa yang saya dapat ulaskan sedikit adalah media sosial ni merupakan satu medium yang sangat penting lah bagi kita pada masa kini. Jadi media sosial ni juga terdapat kebaikan dan keburukannya sendiri. Okey, contoh kebaikan yang kita boleh dapat, pada masa kini kita dilanda dengan wabak COVID-19 so maksudnya dekat situ kita boleh dapat mengetahui info-info semasa tentang berapa jumlah kes pada hari ini, berapa kes kematian, berapa kes kumulatif, sembuh dan sebagainya. Okey, selain itu juga kita juga boleh mendapatkan maklumat dalam negara maupun luar negara itu sendiri. Okey, itu saja saya dapat huraikan apa yang saya tanya kepada saya tadi. Okey, kita pergi kepada ruangan komen terlebih dahulu. Kita tengok dulu. Boleh. Wah, ada soalan daripada ni Okey, kita baca daripada Nur Naziha okey, media sosial sekiranya kita menggunakan dengan lebih baik, alhamdulillah. Tetapi sekiranya media sosial seperti FB dan sebagainya memberi impak yang sangat besar kepada contoh ketagihan melampau remaja pada masa kini terhadap media sosial, dilihat pendorong kepada pembentukan perilaku dan sikap agresif. Okey, maksudnya macam yang tadi yang saya cakapkan tadi, ialah kita pada masa kini lebih daripada 10 ataupun 20 orang kata social media yang kita boleh install dan boleh dapatkan segala maklumat yang kita mahu. Sebab kata orang sekarang maklumat kan di hujung jari. Okey, dalam pendorong kepada pembentukan perilaku dan sikap agresif sehingga ada yang sanggup bertindak membunuh diri. Tindakan sedemikian boleh terjadi kerana terlalu taksub, kecewa dan terpengaruh dengan kandungan media sosial sehingga diri gagal membuat pertimbangan. Okey, ini sebenarnya dia bergantung kepada diri kita sendiri. Maksudnya dengan siapa kita bergaul, maksudnya bagaimana dengan rakan-rakan kita, orang-orang sekeliling kita, macam mana kita bergaul dengan dia. So kita dapat lihat benda tu, kita kena biasakan diri kita dengan suasana persekitaran itu sendiri. Betul. Okey. So kita pergi kepada ada soalan daripada Syazwani. Okey, media sosial sangat-sangat mempengaruhi remaja pada zaman kini sebab mostly remaja zaman sekarang lebih suka menghabiskan masa dengan melalui social media berbanding dengan family. Okey sir, boleh sedikit menjawab soalan daripada saudari Syazwani. Okey, saudari Syazwani mengatakan bahawa kebanyakan remaja pada hari ini lebih banyak menghabiskan masa di social media. Okey, apa yang saya nak komenkan ialah cuba you all perhatikan ke mana saja kita pergi, dekat tangan remaja-remaja ni apa yang dia orang pegang? Yang pegang buku ke?
Dia orang pegang beg ke, ada pegang. Tapi kebanyakan mereka mesti memegang telefon bimbit. Paling mudah saja untuk kita nak nampak. Saya kaitkan dengan situasi atau senario yang berlaku pada masa kini. Cuba kita pergi mana-mana. Okay, kawan ajak lepak. Jomlah pergi lepak. Jom kita pergi lepak. Tapi bila pergi lepak dekat sana, dia orang banyak memegang telefon sambil scroll up, scroll down, semua dengan social media. Betul? Betul. Kalau dulu, kalau kita nak pergi melepak, memang 100% kita fokus melepak dan kita borak-borak, kita berkongsi cerita dan macam-macam lagi. Betul. Sekarang ni ajak pergi lepak, kalau 5 orang, 4 orang akan main telefon. Seorang akan jadi tukang tengok. Itulah masalah yang berlaku pada zaman kini. Tak payah nak cakap banyak, itulah situasi yang you all boleh fikirkan. Senario itu, apa punca berlaku seperti itu. Kalau ikutkan remaja, kalau kita buat kajian lepas ni kan, tentang faktor-faktor remaja ke ataupun berapa jumlah, mesti akan mencatatkan peratusan yang tinggi sebenarnya lah. Betul Syarimi? Betul. Sir, saya melihat itu menjadi budaya yang biasa zaman sekarang kan. Bukan setakat remaja, malah retua sekalipun begitu juga. Kalau dia dapat main PUBG tu, dia dah tak peduli dah apa yang berlaku kiri kanan. Betul. Dan saya melihat ini sebenarnya barah yang melanda pada masyarakat. Dia bukanlah satu benda biasa. Sebab kita ke arah negara yang bertamadun dan yang maju, kita membudayakan ilmu. Kita bukan nak membudayakan teknologi. Tak salah. Yang salah adalah cara kita berkomunikasi dengan teknologi tu. Kan? Ada bawa kebaikan, alhamdulillah kebaikan, tetapi rata-ratanya kalau remaja tidak dapat kawalan daripada ibu bapa, dia akan jadi parah. Sebab kita tengok ada laman web yang lucah bersepah, walaupun pengalaman saya pergi mengajar di sekolah agama ke mana-mana, MRSM ke, ketagihan pornografi tinggi tau. Ketagihan pornografi, malahnya dah ada awet, lepas tu dah mula main WhatsApp, tukar video, jadi itu sebenarnya adalah asalnya kerana tidak reti berkomunikasi dengan cara yang paling baik sekali. Jadi kesan dia nampak ke arah penzinaan, kesan dia kepada masalah sosial, dan dia akan berkait-kait. Ketamadunan dunia tidak akan berlaku, dan kita tidak salah boleh cakap kita akan kembali kepada kejahilan balik. Itu saya punya pendapat lah. Yalah. Saya tambah sikit kalau kita cakap pasal remaja, kita tengok pula kanak-kanak zaman sekarang pula. Bukan kanak-kanak, bayi, kanak-kanak yang berumur 2 tahun dan ke atas, dekat tangan kat kedai makan ke, kalau duduk bersama ibu bapa mesti akan menonton ataupun memegang telefon bimbit itulah. Sebenarnya daripada awal lagi bila berlaku seperti ini, dan benda tu akan semakin meningkat sampai ke usia remaja, seperti yang Syarimi cakap lah, dia akan membawa sampai ke remaja lah pelakuan seperti itu. Tapi kita tak boleh nak salahkan juga, macam Syarimi cakap juga tadi, kita tak boleh nak salahkan teknologi. Kita berada dalam satu dunia yang sekarang ni pesat membangun ke arah satu teknologi yang canggih dan berteknologi tinggi. Jangan salahkan social media ke, jangan salahkan telefon bimbit ke apa, tapi cara kita menggunakan teknologi itu, dan cara macam mana kita menggunakan time management kita untuk kita nak buat benda tu. Time belajar, time kita nak menghadap phone, nak main game ke, nak main apa, kita bagi masa sedikit. Tapi jangan sampai ke arah yang negatif lah. Contohnya boleh memberi kesan kepada kesihatan, memberi kesan kepada prestasi pelajaran dan sebagainya. Betul. Setuju. Berbalik kepada Amir. Amir, apa lagi nak tanya Amir? Hari ni kaunter pertanyaan dibuka. Sefadir bersemangat nak jawab semua. Betul lah. Sudah lama tak masuk kelas ni ya. Lama tak mengajar ya. Seronok pula. Okey, saya tengok komen di ruangan komen Okey, pada pendapat saya rasa ia memang beri kesan kepada remaja sekarang sama ada negatif ataupun positif. Kalau media digunakan dengan betul, ia akan memberi kesan positif. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Semuanya terpulang kepada cara kita gunakan. Okey, ini pun sebenarnya tadi sudah diterangkan oleh ahli panel kita dan ditambah sedikit oleh panel kita yang kedua, iaitu Tuan Syarimi Okey, yang seterusnya adalah daripada Umi Kalsum. Okey, pada pendapat saya pengaruh media sosial bukan sahaja kepada golongan remaja, bahkan turut memberi kesan kepada golongan dewasa wa dalam keluarga sendiri pun. Contohnya masalah seperti kurang interaksi dengan keluarga dan suka menyendiri
sehingga bertindak di luar kawalan. Tapi ada kebaikan yang tidak dapat dinafikan. Tambah-tambah sekarang dengan kehidupan new norm. Satu dunia menggunakan media maya. So, Betul. atas diri kita, bagaimana kita menguruskan dengan penggunaannya. Ya, maksudnya dekat sini, benda ni bukan apa orang cakap, bukan salah lah untuk kita gunakan, tapi cara penggunaan tu supaya lebih berhati-hati lah orang cakap. Okey. Okey, kita teruskan lagi dengan saudara Ramzan Abdul Razak. Saya setuju ilmu komunikasi ni sangat mahal. Ilmu komunikasi ni juga mengangkat darjat seseorang ni itu. Ya betul. Betul. Apa yang beliau katakan tadi. Ramzan tu bekas pelajar QUIM tu. Bawah saya. Hari ni reunion QUIM rasa. Ramai masuk Alhamdulillah. Saya sangat banggalah dapat bergandingan dengan Sir. Dengar-dengar cerita Sir sangat popular di QUIM. Boleh dengar sebab Sir sebelum program ni dilaksanakan semua mencadangkan nama Sir. Memang tak salah orang lah kami pilih. Ini pun komunikasi juga, komunikasi memuji supaya jangan serik lagi. Itu dalam aspek itu kita panggil komunikasi dari aspek pemujukan tu, aspek pemujukan tu. Okey. Okey, macam mana Amir? Soalan yang seterusnya Amir. Okey, soalan yang kedua. Kita santai-santai je. Okey, soalan ni saya tujukan kepada Tuan Syarimi. Boleh ya Tuan Syarimi? Tengok insya-Allah tak boleh saya pass Fadil terus. Okey, baik. Sebab kita ada guru. Okey, soalan dia berbunyi sebegini rupa. Okey, apakah teknik komunikasi yang dapat membantu seseorang itu dalam memotivasikan diri sendiri? Motivasi ya, dia kaitan komunikasi dengan motivasi. Ada orang dia bangun pagi dalam keadaan yang lemau. Ada orang dia bangun pagi dia tahu dah dia nak buat apa. Dia dah cakap dah, dia self talk pada diri dia nak buat apa. Jadi lancar. Ada orang yang dia bangun pagi ni dalam keadaan lemau, tak tahu nak buat apa, sepanjang hari dia mesti ada masalah. Berbanding dengan orang yang merancang hidup dia daripada semalam, dia dah tahu, dia cakap okey esok aku nak buat ni, esok aku nak buat tu. Maka Allah akan mudahkan perjalanan berjalan dengan lancar. Jadi oleh kerana komunikasi kita yang semalam tu, yang kita menanam daripada semalam tu, kita dapat bayangkan perjalanan. Orang kata law of attraction lah. Maksudnya bayangan awal kita menjangkakan tu sangat membantu. Cuba kita bayangkan dalam hidup kita, kita nak bahagia, nak tenang, nak berjaya. Daripada kita selalu memikirkan aku ni tak boleh lah, aku ni gagal lah, aku ni dilahirkan tak sempurna lah. Cuba elakkan kita mengeluh. Kerana keluhan kita itulah yang tidak memberikan motivasi dalam hidup. Itu sangat penting sebenarnya. Cuba setiap pagi tu, sebab tu Islam mengajar kita dengan doa, bersyukur, solat subuh, bersemangat. Islam bukan mengajar saja-saja. Sebab daripada apa saja semangat yang pagi itu akan membawa sampai ke malam. Jadi tidak ada masalah penat bekerja, tidak ada masalah dengan keluarga, tidak bawa-bawa dengan masalah kerja dalam keluarga, hanya kerana membetulkan komunikasi itu. Hanya kerana kita telah menjangkaukan yang elok-elok saja yang berlaku dalam hidup kita. Tapi manusia ni apabila dia ditimpa ujian sikit, dia suka mengeluh. Padahal banyak je kenikmatan dia dapat. Macam itu kunci dia lah. Saya nak bagi tahu manusia, kita kena sentiasa bersyukur walaupun sikit dan bersabar apabila kita ditimpa ujian. Kita jangan sesekali mengeluh, sebab apa saja dalam hidup ni, walaupun COVID-19 tak ada kerja, itu adalah yang terbaik Allah bagi untuk kita. Jadi berbalik kepada komunikasi ni, dia bergantung kepada persepsi. Persepsi kita kalau positif, dia akan merangsang komunikasi yang positif. Tapi kalau persepsi kita terhadap ujian kita ni negatif, maka komunikasi kita akan jadi negatif. Sepanjang hari dia sangatlah murung, tidak ada motivasi, hanya kerana dia tidak ada komunikasi yang baik. Jadi sentiasa bersangka baik dengan diri sendiri. Walaupun lemah, walaupun tak pandai, walaupun apa, tapi tolong jangan izinkan diri sendiri cakap awak tak bagus, awak tak pandai. Bila awak sendiri cakap awak tak bagus, awak tak pandai, tidak ada orang yang boleh keluarkan zon itu. Jadi betul lah, Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum, melainkan dia nak ubah diri dia sendiri. Maka kuncinya hari ini komunikasi adalah letaknya pada diri sendiri.
You all nak berjaya, you all kena pesan pada diri, aku nak berjaya. Bukan setakat di dunia, malah nak jadi hamba yang baik. Nak jadi Muslim yang baik. Okey, itu sajalah saya kongsikan sedikit. Aku bersemangat bila bercakap ni. Kan? Nampak semangat tu kan? Nampak semangat tu. Bagus. Sir, tambah sikit sir. Mana pun yang salah, berdala. Saya memang setuju dengan Syarimi cakap dan rasanya Syarimi dah mengulas dengan lebih panjang lah. Cuma apa yang kita panggil dalam aspek komunikasi itu ialah komunikasi intrapersonal. Intrapersonal ni memainkan peranan yang cukup penting lah sebenarnya. Macam Syarimi cakap tadi kan, komunikasi intrapersonal ni adalah merupakan diri kita sendiri. Okay, sometimes kita kena ada masa untuk kita intrapersonal kita. Okay, dia ada dua tau, interpersonal dan juga intrapersonal. Okay, interpersonal tadi yang melibatkan antara 2 atau 3 lebih kita berkomunikasi. Intrapersonal ni adalah melibatkan diri kita. Kalau kita kata benda tu tak boleh buat, maka memang tak boleh buat lah dia. Okay, it's all about the business of companionship. Maksudnya apa yang kita cakapkan tu, dia boleh memberi kesan kepada diri kita. Aku boleh lakukan. Kenapa orang lain boleh buat, aku tak boleh buat? Nah, kita buat. InsyaAllah Allah akan permudahkan benda tu. That's why bila kita nak berkomunikasi, kita kena yakin pada diri dan kita jangan takut untuk berkomunikasi. Kalau kita takut sangat nak berkomunikasi, maka benda tu memang akan jadi dan dia boleh memberi kesan kepada communication level kita. Macam tu lah. Apa yang penting, intrapersonal punya communication. Okay? Kena muhasabah diri, sentiasa mengatakan bahawa benda tu positif, kita boleh buat dan insyaAllah Allah akan permudahkan segalanya. Alhamdulillah. Itulah. Okay? Alright. Okay, InsyaAllah sungguh hebat sekali kedua-dua panel kita pada hari ini mengulaskan komunikasi itu sendiri pun sudah panjang berjela nampaknya dia punya huraian itu sendiri So semua yang berada dalam ruangan ini masih berada dengan kami ataupun tidak? Cuba try komen sedikit. Atau ada apa-apa soalan yang ingin diajukan? Okey, kita tengok kepada soalan Okey, daripada Muhammad Izrin. Apakah pendapat soalan ini ditujukan kepada Sir Fazil panel kita yang pertama, iaitu apakah pendapat Sir tentang gaya komunikasi pada zaman kini yang kadang-kadang kita lihat mereka lebih selesa dengan bahasa moden. Maksudnya bahasa pasar, bahasa mereka sendirilah. Sekalipun matlamat komunikasi itu sampai dapat menghantar kepada penerima, tapi ada pendapat dengan cara penggunaan bahasa yang salah sehingga merosakkan bahasa Malaysia sendiri. Jadi apakah pendapat daripada soalan yang saya cuba bagi tahu kepada Sir? Okay, satu soalan yang baik juga sebenarnya. Saya just nak bagi tahu yang sebenarnya memanglah banyak pepatah mengatakan siapa lagi nak memperkasakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu ni semua kalau bukan kita kan. Kalau dulu kan kita bercakap pasal pendek-pendek bahasa sebagai jadi SBG yang short form tu semua, itu orang kata pencemaran bahasa. Tapi pada saya selagi benda itu membawa kepada makna yang mudah difahami, makna yang betul, makna bahasa yang betul, maka tak jadi satu kesalahan pun. Okay, biasanya bila kita berborak dengan kawan-kawan, dia ada kalau daripada aspek teori, model komunikasi yang kita belajar, dia ada satu, maksudnya dekat situ ialah lapangan pengalaman. Maksud lapangan pengalaman ni kalau kita mempunyai pengalaman yang sama, kalau kita ni rasa ada pengalaman yang sama, maka komunikasi akan jadi lebih hebat dan komunikasi akan jadi lebih rancak sebenarnya. Kita menggunakan bahasa kita lah. Tapi bila kita berkomunikasi, contohlah saya menggunakan bahasa Malaysia, bahasa baku, berborak dengan orang yang mungkin tidak mengamalkan seperti itu, maka kita punya komunikasi akan jadi seperti apa kita panggil? Komunikasi akan jadi seperti kurang best, kurang menarik. Okay. Tapi selagi kita berkomunikasi dengan cara yang betul, bila kita bersama kawan kita, kita memahami antara kedua-dua isi mesej itu dengan betul dan tak jadi masalah. Okey saja. Tak merosakkan bahasa pun sebenarnya. Okey. Tapi tengok juga waktu itu ketika formal ke tak formal ke kan. Kita kena tengok pada kesesuaian waktu tu sendirilah. Tapi bila kita dengan kawan kita selalunya, kita nak merancakkan lagi kita punya komunikasi, and then selalunya kita menggunakan bahasa pasar. Asalkan dapat memahami makna tu sendiri, tak jadi masalah. Komunikasi akan still jadi efektif. Okay? Maka maklum balas tu
daripada sumber kepada penerima, penerima kepada sumber, dan dia akan jadi satu komunikasi yang bagus dan mantap. Okey. Okey. Okey, terima kasih atas huraian yang cukup baik, cukup padat dan mudah sekali untuk difahami oleh semua yang ada dalam ruangan ini. Okey, kita tengok lagi kepada soalan di ruangan komen. Mungkin soalan ni boleh saya tujukan kepada Encik Syarimi Boleh Encik Syarimi? InsyaAllah. Tuan Syarimi. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau mampu saya jawab, tak mampu saya lepas pada Z. Kita ada guru. Okey Encik Syarimi. Soalan dia daripada Khairul Ifan berbunyi begini. Okey. Saya ada soalan. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada panel Encik Syarimi dan moderator. Okey, berkaitan dengan komunikasi juga. Okey, memang tajuk dia komunikasi. Kalau bagaimana kita hendak tegur orang yang lebih tua dari kita mengenai tingkah lakunya yang sombong dan selalu memarahi. Jika memarahi anak jirannya kerana dia selalu membuat bising. Bagaimana saya ingin menegurnya tanpa mengguris hatinya dan menganggap saya kurang ajar. Itu saja. Terima kasih. Itu dari macam mana psikologi tu. Macam mana tu Syarimi? Dari psikologi macam mana kita nak buat tu? Soalan dia canggih sangat pula. Ya, komunikasi ni tidak lari dengan adab jugalah. Dan memang adab menegur orang yang lebih tua ni ada caranya. Kalau pada pandangan saya ada matching dia. Kita kena masuk dalam dunia dia dulu. Kita tengok apa faktor dia jadi macam tu. Mungkin ada faktor apa tadi, jiran ada masalah. Mungkin kadang-kadang jiran tu memberi feedback daripada sikap kita. Orang akan memberi layanan terhadap apa yang kita berikan. Jadi kalau kita beri baik, insya-Allah kita dapat baik. Tapi kadang-kadang bila kita dapat jiran yang kurang baik walaupun kita baik, kita cuba matching dengan dia dulu. Kita cuba ambil hati dia dulu. Kan? Kita cuba tanya. Kalau kita mampu, kita berterus terang. Kita tanya, apa ada masalah ke? Saya minta maaf. Okey, kita tak ada rugi pun minta maaf tu. Ada masalah ke dengan saya? Saya tahu saya handsome. Kan? Janganlah dengki dengan saya. Kan? Apa nak buat? Kan? Allah bagi saya rezeki lebih. Contohnya lah. Maksudnya, kita berkomunikasi, orang kata tarik rambut dalam tepung. Tepung tak selera, rambut tak putus. Jadi pada pandangan saya, kita cuba selami dulu apa punca dia dan kita tengoklah apa yang kita boleh tegur secara terbuka lah, ataupun kadang-kadang boleh buat secara sindiran ke, pelbagai lah. Cuma kita tahu macam mana kita nak orang lain melayani kita layan orang tu dengan baik dulu. Apa yang kita layan baik, kita mengharapkan orang layan kita baik, kita akan buat baik pada orang tu kan. Jadi selebihnya tambah sikit rasanya dah kurang idea tu. Saya psikologi Dari sudut komunikasi ni banyak cara yang boleh dilakukan. Kita boleh menggunakan WhatsApp ke, ataupun cara yang lebih mudah adalah kita bersemuka, berjumpa, terus bersua muka dengan orang tu dan kita menceritakan masalah yang sebenar. Tapi kena ingat, bila berkomunikasi, kemungkinan orang itu akan berada dalam situasi marah. Okey, situasi marah ini boleh menimbulkan kepada konflik. Masing-masing nak pertahankan diri, itu kita kena berhati-hati. Okey, kerana apa? Bila takut berlakunya konflik antara kedua-dua pihak tadi tu, dia boleh mencetuskan kepada pergaduhan, kan bergelut pula kan takut bunuh-bunuh pula kan. Kita kena pandai kawal. Okey, kawal secara positif, tapi pada saya cara yang efektif ialah bersua muka, terus berjumpa. Okey, kalau tak boleh nak bersua muka, nak berjumpa ke, ada masalah ni kan, kita boleh minta bantuan ketua kampung ke, minta tolong siapa yang berkaitan. Okey, tapi yang penting sekali, first sekali, kawal komunikasi. Saya tahu kalau mungkin nak bersua muka tu memang boleh nak bertumbuk kat situ. Tapi kita kena kawal benda tu. Kita jangan mulakan, kita sebagai sumber, kita mulakan dengan kaedah yang betul, dengan cara yang betul, supaya penerima tu dia rasa kita ni tak macam nak merangsang kepada dia untuk nak berlaku satu konflik. Okey, biarlah kita macam kita mengalah, kita bercakap dengan lembut, tapi sekurang-kurangnya kita memberitahu tentang apa yang berlaku sebenarnya supaya masalah ni dapat diselesaikan. Apa yang penting, kawal supaya tidak berlaku konflik. Okey, Amir, dah dijawab dah kepada saudara Khairul Khairul tadi.
Khairul Ifan. Khairul Ifan. Okay. Alright. Saya pun dah lebih memahami lah sedikit lah apa yang dikatakan dengan komunikasi itu sendiri kan. Sebab dia punya skop dalam tajuk itu sendiri pun amat Betul. luas. Bila jika kita lihat kalau kita nak belajar dalam masa sehari pun tak cukup masa lah. Memang tak cukup Betul, sehari. saya cakap ilmu komunikasi ni sangat banyak dan sangat dalam. Kalau nak pelajari ilmu komunikasi ni memang memerlukan masa yang lama juga untuk kita nak pelajari. Tapi setakat benda yang basic, at least the basic communication yang semua orang perlu tahu, yang boleh kita amalkan supaya kita mengamalkan komunikasi harian yang lebih sempurna dan baik. Itu saya rasa lebih mudah dan orang pun senang faham. Betul. Okay? Okay, betul. Okay? Alright. Kita tengok di ruangan komen dulu. Okay. Asyik ruangan komen je. Amir tak ada soalan ke untuk kami? Okeylah, sebelum saya pergi kepada ruangan komen, saya ajukan dulu kepada soalan kepada Tuan Syarimi Boleh Tuan Syarimi? Jika tidak Saya senang je, saya boleh. Akhir untuk saya senang je, saya boleh. Last kali saya serah pada Sepadi juga. Okey, baik. Soalan Okey. dia Okey, soalan dia berbunyi sebegini. Media juga merupakan salah satu ruang berkomunikasi pada zaman sekarang. Namun, terdapat beberapa kesan negatif yang terjadi. Bolehkah Encik Syarimi terangkan serba sedikit apakah antara kesan negatif yang akan berlaku jika media sosial itu tidak dapat digunakan dengan betul lah? Saya melihat soalan ni Sefadi dah jawab dengan panjang lebar tadi, kesan media sosial. Tapi tak apa, saya boleh ulas benda lain lah. Macam ni lah, komunikasi ni adalah satu gedung ilmu. Bagaimana seseorang itu dia nak mahir, dia kena membentuk ilmu tu. Bukan dia datang dengan sendiri. Ada orang kata, awak bolehlah pandai bercakap kerana bakat. No, saya tidak setuju kerana bakat. Kerana ilmu komunikasi itu boleh diteroka. Boleh ditambah. Sama ada orang itu usaha ataupun tidak. Kalau orang itu usaha, mesti akan dapat. Kita tengok buku apa yang dia baca, page apa yang dia follow. Dia kalau tengok follow dekat Facebook, Aiman Tino Demam, Aida Jebat Cirit Birik. Jadi, itu info yang dia dapat. Cuba dia follow orang-orang yang berjaya. Sebab kita ni belajar komunikasi dengan teknik meniru, modeling. Kita tengok orang bercakap. Macam hari ni, saya modelkan cara Sefadi cakap. Kalau Sefadi cakap bersemangat, saya akan balas semangat. Kalau Sefadi cakap dengan lemah lembut dan ayu gemalai, saya akan cakap lebih lemah lembut. Jadi sebenarnya manusia ni dia meniru orang yang dia suka. Kalau kita suka artis, maka kita akan jadi artis tapi tidak diiktiraf lah. Kalau kita sokong ahli akademik, kita akan jadi ahli akademik. Serba sedikit, kita akan meniru. Jadi saya melihat ilmu komunikasi ia boleh dipertingkatkan dengan usaha membaca, artikel, berdamping dengan orang-orang yang hebat dari segi komunikasi, pergi kelas, jangan kedekut keluar duit ya. Saya belajar komunikasi ni bayar beribu, tiba-tiba tak boleh ke bagi percuma. Kau ni berkira, engkau nak berjaya tapi tak boleh spend duit, tapi kau top up boleh habis banyak. Kau main PUBG, game online boleh, tapi belajar komunikasi kau tak nak. Ramai manusia, dia banyak spend masa pada tempat yang tak sebetulnya. Tapi kalau dia boleh spend duit pada tempat yang betul, dia boleh ubah diri dia boleh ubah keluarga dia. Hanya kerana nafsu yang dia ikut tu terlalu mengikat diri dia, tapi dia tak nak belajar ilmu komunikasi. Kadang-kadang orang tanya saya, Syarimi, kenapa susah payah nak belajar bercakap? Cakap je lah. No. Bercakap ni ada seni dia. Bercakap ni ada cara dia. Kan? Kita nak tengok body language dia. Dia suka kita ke tak? Kita boleh tahu. Kan? Jadi macam mana nak waktu semangat. Kadang-kadang ada orang pergi majlis kematian, dia isap rokok, dia gelak-gelak. Tak kena kan komunikasi macam tu? Kerana dia tak ada ilmu. Dahlah pergi majlis kematian, duduk di tepi hujung kubur, isap rokok, gelak-gelak. Kalau mayat tu bangun, dia sepak muka kau. Dahlah aku mati, kau boleh gelak-gelak pula. Kenapa? Kerana dia tak ada ilmu. Dia tidak menghormati majlis. Kadang-kadang bila upacara gelak-gelak, dia nak menangis pula. Kadang-kadang upacara seronok ada emosi pula, gaduh suami isteri. Sebab tak reti nak selesaikan diri. Komunikasi lah. Ini semua masalah komunikasi. Jadi,
Saya nak terang kepada Amir, seorang yang kosong, gelas yang kosong kalau diisi dengan air sikit-sikit, lamanya akan penuh. Batu yang keras kalau dititiskan air sikit-sikit akan lekuk. Jadi tidak ada mustahil. Jangan kata, oh ini bukan bidang saya tak belajar kaunseling, saya belajar. No. Komunikasi bukan ikut bidang. Komunikasi semua orang perlu. Begitu juga bila kau pandai komunikasi, kau akan berinteraksi dengan Quran. Adakah kau baca Quran saja, tidak tadaburkan? Adakah tidak menilai Quran tu? Adakah kau belajar hadis tu? Amal ke tidak? Jadi ia berkaitan dengan kehidupan. Komunikasi ini kehidupan. Allah pun tunjukkan macam mana Nabi Musa berkomunikasi dengan Fir'aun. Macam mana banyak kisah-kisah komunikasi para rasul berkomunikasi dengan kaum jahiliyah. Jadi dengan kelembutan Rasulullah tu, kelembutan Nabi itu menyebabkan orang teresap di hati. Hanya dengan komunikasi. Pandai tak? Bukan berperang, hanya dengan kelembutan lidah itu, penyusunan ayat yang betul, ramai orang dia boleh berubah. Tapi kalau kita sikit orang buat jahat, engkau neraka. Engkau ni. Jadi hanya kerana komunikasi kita yang lancang, mulut ni tak belajar, jadi orang tak nak berubah. Jadi kau janganlah nerakakan orang suka-suka hati. Kalau netizen, engkau tak ada ilmu pun tapi kau nak komen juga. Bodohnya dia. Ahli politik ni. Tak, lebih baik kalau kau tak reti komen, tak reti berkomunikasi, lebih baik kau diam. Sebab Islam kata kalau kau tak reti nak berkata, kau diam. Jangan sakitkan hati orang. Wallahu alam, saya serah pada Amir. Betul. Maka tuntutlah ilmu komunikasi supaya komunikasi kita pun baik. Syarimi ya? Betul. Okey Amir. Sedikit huraian yang yang saya dapat daripada huraian Tuan Syarimi tadi adalah yalah, maksudnya kita nak berkomunikasi dengan orang ni, maksudnya kita kena ada ilmu pengetahuan. Maksudnya kalau kita tak ada ilmu, apa yang keluar daripada mulut kita, apa yang kita sampaikan pada orang, mungkin orang boleh terima, mungkin orang tidak boleh terima apa yang kita sampaikan. Jadi itulah yang saya cakap tadi. Ilmu pengetahuan tu perlu ada lah dalam diri kan. Sekurang-kurangnya ada ilmu, baru kita boleh berinteraksi dengan orang, boleh bercakap dengan orang. Macam. Betul. Okay. Betul. Okay. Kita di ruang komen, bagaimanakah cara yang paling berkesan untuk berkomunikasi dengan anak saudara yang pendiam? Okay, soalan ni saya tujukan umum kepada mana-mana panel yang ingin menjawab. Siapa yang tanya tu? Siapa yang tanya? Akmal Abu Basar. Siapa? Akmal Abu Basar. Pakcik saya. Okey, kepada Akmal, kalau pada saya dari aspek komunikasi, kena sentiasa berkomunikasi dengan dia ataupun kita boleh menggunakan pendekatan psikologi dengan dia lah. Okey, kita ataupun menggunakan kaedah, kita ajak dia keluar, kita belikan something apa yang dia minat, lepas tu kita kena banyak berinteraksi dengan dia, baru dia rasa baru rangsangan itu akan berlaku. Okey, tapi saya rasa ini lebih menjumus kepada psikologi ke macam mana ni Syarimi? Syarimi boleh tambah? Macam apa anak saudara kalau senyap saya kalau anak saudara saya buas, tak ada pula pengalaman anak saudara senyap. Sebab bapa saudara dia ni. Mungkin saya rasa mungkin keadaan persekitaran rasa kan. Kalau kita ni persekitaran dia tengok TV, bagi alat-alat muzik ke ada video. Betul. Bagi galakkan dia bercakap. InsyaAllah dia akan bercakap. Cuma apa-apa budak yang terima ni dia akan serap. Jadi sebab tu komunikasi bapa saudara ke bapa sendiri kena hati-hatilah. Sebab budak ni dia cepat belajar. Kadang-kadang dia dengar dekat TV tu, lepas tu dia terus aplikasikan pada kita kan, mencarut ke apa ke kan. Jadi jangan risaulah kalau kita boleh buat rangsangan juga secara psikomotor, secara kognitif dia. Kita ajak dia pergi ke pantai, main pasir ke, buat apa-apa saja aktiviti, rasa yang boleh dari nak menimbulkan rangsangan dia supaya dia wujudnya dia punya hubungan sosial tu. Supaya bila besar nanti dia tak jadi pendiam. Kalau kita biarkan perkara itu berlaku, saya rasa bila dia besar nanti dia akan jadi memang seorang yang pendiam. Orang pendiam ni kadang bahaya juga. Okey, kita kena motivate benda tu supaya rangsangan psikomotor dia tu ada untuk dia nak bercakap. Tak pun you ajaklah pergi kedai ke, belikan apa yang dia suka, ajak dia main-main. Pada masa itu mungkin dia punya komunikasi dia akan keluar
dan juga dia punya sifat personality dia tu mungkin membantu juga dengan melakukan perkara-perkara seperti itulah pada saya lah. Betul. Amir tak ada anak saudara? Belum lagi. Oh, belum lagi ya. Nanti kalau ada Tak apa. cakap dengan anak selalu InsyaAllah saya akan ajar anak-anak saya cara berkomunikasi yang baik. Okay. Alhamdulillah. Amir, dah 1 jam setengah dah ni. Jadi apa okay. antara detik-detik terakhir. Okeylah, kita sudah pun masuki 1 jam setengah sebelum kita berada di forum ini. Jadi akhir sekali saya nak menanyakan kepada panel kita, apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada forum kita pada hari ini, dan pesanan terakhir kepada semua yang masih berada dalam ruangan ini. Okey. Itu saja. Kita mulakan dengan Tuan Syarimi terlebih dahulu. Mulakan saya lah. Saya memang nak request saya dulu sebab saya nak bagi guru saya buat penutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih saudara Amir, moderator kita. Amir hari ni macam baca berita Amir. Tapi tahniahlah pernyataan yang pertama. Yang kedua pada Sir Fadil, saya minta maaf sangat-sangat. Saya menggantikan Puan Wana begitu saja. Kalau ada ketelanjuran kata saya minta maaf tak ampun. Kalau tersilap keluar fakta ke apa, jangan buang markah saya masa diploma dulu. Segurau je. Apapun, saya melihat komunikasi satu benda yang boleh kita belajar walaupun kita tidak semestinya daripada golongan orang kaya ataupun orang pandai. Siapa-siapa pun boleh belajar komunikasi. Sekarang ni banyak apps dekat boleh belajar dekat tulis je asas komunikasi ke apa ke, boleh belajar di mana-mana. Kemudian bagi saya, kita sentiasa latih diri kita untuk bercakap yang baik-baik dalam diri kita. Walaupun keadaan yang macam mana sekalipun kita susah, kita ditimpa ujian, hilang pekerjaan, masalah keluarga, kemurungan, stres, semua orang ada masalah. Tetapi yang membezakan orang yang ada masalah itu adalah cara dia berkomunikasi dengan diri dia sendiri. Macam mana dia mengambil persepsi itu, mengubah kepada cabaran, mengubah kepada hikmah. Ada orang mengambil ujian, dia terus menerima sebagai ujian yang musibah, yang tidak boleh bangkit balik. Tak boleh dah. Tetapi ada orang dia menerima ujian sebagai hikmah. Dia belajar, ada ni Tuhan nak bagi sesuatu. Selepas hujan akan turunnya pelangi. Sesudah kita susah akan diberi kesenangan. Jadi sebenarnya hari ini kalau kita rasa kita jatuh, kita tidak bersemangat, itu hanyalah hasil daripada komunikasi kita sendiri. Kalau kita jatuh, kita bangkitlah. Kalau kita terduduk, kita bangunlah. Kalau kita tersungkur pun, kita duduk balik. Dan yang penting jangan kita tersungkur tak bangun-bangun. Wallahu a'lam. Itu saja. Amir, serah balik pada Amir. Okey, baik. Terima kasih Tuan Syarimi atas kesimpulan dan pesanan. Sedikit pesanan Tuan untuk yang berada di dalam ruang komen ni. Tuan Syarimi? Apa dia? Sedikit pesanan terakhir daripada Tuan kepada semua yang masih setia dalam ruangan live pada hari ini. Kepada sidang penonton semua, saya minta maaf kalau ada keterlanjuran kata. Sebenarnya ini adalah program pelajar-pelajar praktikal diploma kaunseling. Saya sebagai penyelia, apabila ada masalah teknikal, saya masuklah untuk memeriahkan suasana di hari raya ini. Hari raya kan? Jadi jangan lupa follow YouTube channel Fast Studio. Kita sekarang ni kita nak orang muda berkongsi 3 minit. Sir boleh tengok di Fast Studio. Pelajar-pelajar kita buat 3 minit video motivasi. Tak apalah, tak pandai cakap pun tak apa. Janji dia bercakap bubuk. Yang penting dia bercakap. Kita tak profesional. Sebab kita daripada lahir pun kita akan belajar berjalan, kemudian baru berlari. Mana ada orang baru lahir terus berlari kan? So kepada semua, jaga diri, kita jaga kita COVID-19. InsyaAllah sembuh semuanya. Okay, Amir. Okay, terima kasih Tuan Syarimi. Okay,
kita pergi kepada panel kita yang pertama ya. Okey sir, apakah kesimpulan yang dapat simpulkan dalam program kita pada malam ini dan juga pesanan terakhir yang ingin sampaikan kepada yang masih setia dalam ruangan program kita pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator Amir. Amir ni dulu ni pun bekas student saya juga ni kan. Masuk kelas komunikasi. Alhamdulillah dia sedikit sebanyak dah mempelajari lah basic-basic komunikasi masa dia di PIP dia SEM 3. Tak silap saya ke SEM 2. Gitulah 2. SEM 2, okay? SEM 2. SEM 2 dia masuk kelas saya, kelas komunikasi lah. Okey. Pada saya komunikasi ini adalah satu benda yang memang suatu yang menarik dan sangat best untuk dipelajari dengan lebih mendalam sebenarnya lah. Okay? Kalau you all kata you all tak boleh nak berkomunikasi, jangan risau. Semua orang boleh berkomunikasi. Apa yang penting ialah keyakinan diri dan you punya ketabahan untuk berada nak bercakap. Sama ada depan orang ramai ke ataupun bercakap dengan kawan-kawan ke dan sebagainya lah. Okay? Boleh sekarang ni ilmu-ilmu komunikasi mudah untuk didapati. Okay? Tak salah kalau nak spend sikit duit nak beli buku-buku komunikasi ataupun you all nak ada lebih duit lebih sikit, boleh join kursus-kursus komunikasi yang dianjurkan ataupun Google saja dalam tu type je asas-asas komunikasi ke, komunikasi interpersonal ke, psikologi komunikasi ke, semua benda hanya boleh diperolehi di hujung jari saja. You just type saja, you all boleh belajar. Tak semestinya kalau rasa ilmu komunikasi ni susah ni dia pelajari, tak ada. Okay, dalam Google tu beribu, berjuta, bilion, berjuta lemon yang orang cakap. Banyak info-info maklumat komunikasi yang kita boleh belajar. Okay, dalam YouTube pun ada menerangkan tentang macam mana nak bina keyakinan diri, macam mana untuk nak bercakap dengan yakin, macam mana nak latih communication skill agar jadi terbaik dan macam-macam lagi lah. Okay, jadi pada saya manfaatkan dan gunakan ilmu komunikasi ini dengan baik kerana komunikasi ini akan membantu awak sampai awak meninggal dunia. Okay, komunikasi ni kita gunakan sampai kita meninggal dunia. Okay, ingat benda tu. Dan untuk mempelajari ilmu komunikasi ini sendiri mudah saja, jangan rasa ianya satu membebankan. Dan ilmu komunikasi ni kita akan guna juga ketika kita nak bekerja nanti. Dia banyak memberi manfaat ketika itu. Sewaktu nak temu duga ke, kita nak berjumpa dengan klien ke, kita nak deal dengan kita punya pelanggan-pelanggan ke daripada syarikat-syarikat korporat ke dan sebagainya lah. Okay, pesanan pada saya jangan takut untuk berkomunikasi kerana komunikasi itu adalah sesuatu perkara yang cukup indah dan saya jamin awak akan bahagia bila awak dapat mempelajari ilmu komunikasi itu sendiri. Kena ingat komunikasi yang efektif, komunikasi yang berkesan itu adalah komunikasi yang hebat. Okay? Jadi kalau ada sebarang masalah ke berkaitan komunikasi ke, tak sempat nak bertanya ke ataupun tak dijawab dalam ruangan komen tadi, boleh terus saja ke media sosial saya, boleh WhatsApp saya pun boleh. Type je Fadil Syukur, Facebook, Instagram, Twitter semua ada. InsyaAllah saya akan cuba untuk bantu anda semua. Okay? Dan jangan lupa juga dekat KUIM, mungkin dekat sini ada yang tengah cari tempat belajar ke, dekat KUIM ada kos diploma komunikasi. Okay? Kalau rasa nak jadi seorang yang berada di hadapan kamera, suka untuk bercakap di hadapan kamera, ada keyakinan tinggi nak jadi pengacara, jadi wartawan ke, jadi apa, kita boleh bantu anda dan insya-Allah saya sendiri akan bantu anda. Okey, walaupun anda yang masih nak tanya tentang komunikasi ke, boleh saja DM saya ke apa, boleh dapatkan nombor daripada Urus Setia ke, tanya saya punya media sosial ke, insya-Allah saya akan bantu anda semua. Okey, so akhir kata daripada saya, selamat berkomunikasi dan gunakan komunikasi itu dengan baik supaya memberi manfaat kepada anda di masa hadapan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikit. Tadi laju sangat. Apa laman sosial tu saya pun tak dapat. Laju sangat. Eja. Instagram, Twitter, Facebook Fadil Syukur. Fadil FADHILSHUKOR. Cantik. Baru jelas. Okay. Boleh share-share, boleh tanya. Saya pun seorang yang aktif juga dalam Twitter. Nanti kita boleh reply dalam tweet kalau ada masalah communication ke apa. InsyaAllah saya akan bantu mana yang boleh. Okay? Okay, baik. Alright. Okay, terima kasih sir atas pesanan terakhir dan kesimpulan yang telah dibuat oleh sir sendiri. Okay, sebelum kita mengakhiri program kita pada malam ini, saya nak huraikanlah sedikitlah apa yang dapat saya dapat pada dia dah keras.
Nah, mana suara ni dah? Ini Amir adalah dah keras. kes. Suara ni. Hello, test mic. Okey, dengar. Dengar weh. Okay. Orang cakap komunikasi ni merupakan satu benda yang penting bagi diri kita, tak kira lah kita apa orang cakap dalam kalangan umur yang macam mana, kanak-kanak ke, remaja ke, dewasa ke, mahu orang tua sekalipun, maksudnya kita punya cara berkomunikasi tu perlulah ada ilmu pengetahuan dan sedikit tentang apa itu komunikasi itu sendiri kan. Itulah yang dapat saya huraikan sedikit apa yang saya dapat pada malam ini. So akhir kata daripada saya, yang mana yang tidak keberatan, mohon tolong share kita punya live di ruangan Facebook ataupun di mana-mana saja social media. Semoga mendapat manfaat kepada semua yang berada dalam ruangan komen ini dan memberi manfaat kepada orang lain. Akhir kata daripada saya memohon maaf jika tadi kita lihat ada sebarang masalah teknikal tak apa, tapi tak apa, kita boleh teruskan seperti biasa, tiada masalah pun. So pesanan saya kepada semua yang berada dalam ruangan ini, kita jaga kita lah. Memandangkan kes COVID-19 ni sendiri pun makin hari makin meningkat, ada yang menurun, ada yang meningkat, tapi alhamdulillah apa yang kita nampak, kes positif pun semakin banyak. So sama-samalah kita Amir, menjaga diri kita. Itu macam nak sambung balik je tu. Risau pula. Macam nak sambung balik je tu. Sama-sama jaga. Okey Amir, tutup terus. So yang mana kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri dan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akhiri program kita pada malam ini dengan tasbih kifirah dan suratul Walas. Okey, terima kasih semua. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Jaga diri elok, jaga kita. Bye. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.